lagi kita di channel Cikgu Nia Esi. Okey, baik. Kali ini Cikgu kongsi video berkaitan dengan sejarah tingkatan 2. Tajuknya bab 4.2 Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Okey, jadi sebagai pengenalan, kita akan tengok tajuk di dalam bab 4.2. Jadi semuanya ada 5 sub tajuk. Yang pertama adalah sistem pemerintahan beraja. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga, kegiatan ekonomi. Keempat, perkembangan sosio-budaya. Dan yang kelima adalah amalan beragama. Okey, jadi kita akan tengok 5 tajuk kecil di dalam 4.2 Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Untuk ini kita tengok dulu antara keunikan warisan yang ada ini merupakan legasi. Di mana legasi ini bermaksud kebijaksanaan dan juga keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat Kerajaan Alam Melayu yang telah ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu dan kemudian diwarisi generasi seterusnya. Ini menjadikan tamadun Melayu ini gemilang seperti tamadun dunia yang lain. Tajuk yang pertama di bawah 4.2 sistem pemerintahan beraja. Di dalam ini kita tengok proses asimilasi, di mana proses asimilasi ini adalah penyerapan budaya berbeza sehingga menjadi satu. Kemudian pemerintah ini mengasimilasikan pengaruh agama dalam pentadbiran. Ini adalah ukiran dinding candi di Borobudur, di mana dalam ini dia menceritakan tentang situasi penyembahan raja. Jadi kalau kita tengok, raja ini mempunyai statusnya yang tersendiri. Raja merupakan tonggak utama dalam sesebuah kerajaan. Raja ini dibantu oleh pembesar. Pembesar ini pula merupakan orang yang bertanggungjawab untuk membantu raja dalam sistem pemerintahan. Selepas pembesar, di bawahnya adalah rakyat. Jadi rakyatnya ini memberikan ketaatan kepada raja. Untuk tajuk sistem pemerintahan beraja, subtajuk dalam 4.2, kita akan tengok lagi beberapa tajuk kecil. Yang pertama adalah pemilihan raja, kedua adalah kedudukan raja, dan yang ketiga adalah gelaran pemerintah. Yang pertama tadi, pemilihan raja. Raja ini dipilih berasaskan keturunan, di mana raja ini pembesar akan mengesahkannya sebagai seorang raja. Kemudian keturunan raja ini dianggap suci dan berdaulat. Antaranya adalah kerajaan Funan dan juga Champa, di mana rajanya ini dipilih daripada golongan tentera. Selain dari itu, kerajaan Majapahit, kedudukan wanita yang berketurunan di raja ini dilantik sebagai pemerintah. Jadi antara keistimewaan yang dimiliki oleh raja bagi Funan dan Champa serta Majapahit. Yang kedua adalah kedudukan raja. Bagi agama Hindu dan Buddha, kedudukan raja ini dianggap sebagai titisan dewa, iaitu penjelmaan dan mesti dihormati. Sementara untuk agama Islam, konsep khalifah diperkenalkan, di mana raja ini hanyalah wakil. Jadi raja mesti sentiasa ditaati. Kepada rakyat yang mengingkari raja, dia akan dianggap sebagai mengingkari Tuhan dan dianggap sebagai mendehaka.
Bagi gelaran pemerintah pula, agama Hindu dan Buddha, gelaran yang digunakan oleh raja ini adalah dengan memasukkan gelaran seperti raja dan maharaja. Jadi pada masa yang sama, gelaran ini menggambarkan kebesaran kuasa raja. Antaranya adalah raja di gunung dan maharaja di pulau. Namun selepas agama Islam disebarkan, terdapat kerajaan yang mula menggunakan gelaran iaitu sultan. Jadi gelaran ini mengikut identiti dan merupakan keunikan kepada sesebuah kerajaan. Raja Funan, Champa, Angkor, Sriwijaya menggunakan gelaran Sanskrit iaitu Varman. Ini merupakan gelaran istimewa yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Tajuk kecil yang kedua, subtajuk kedua dalam 4.2 adalah kebijaksanaan pemerintah. Di dalam ni kita tengok yang pertama, memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Yang kedua adalah menjalinkan hubungan diplomatik. Kita akan tengok kepada memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Jadi pemilihan lokasi yang strategik untuk pusat pemerintahan, pertempatan dan pelabuhan ini adalah sangat penting. Pemerintah selalunya dia akan memilih lokasi seperti di pesisiran pantai dan juga lembah sungai. Ini menunjukkan kebijaksanaan pemerintah menggunakan alam sekitar dan seterusnya menjadikannya berkembang cepat dan dapat bertahan lama. Secara tidak langsung, pemilihan lokasi ini menjadikan kerajaan luar ini tertarik untuk menguasai kerajaan alam Melayu sebab kerajaan ini telah berkembang dengan baik, maju dan seterusnya menarik perhatian kuasa-kuasa kerajaan luar. Baik, antara kawasan yang menjadi tumpuan pemerintah atas kebijaksanaan pemerintah untuk menjadikan dia sebagai pusat pemerintahan adalah yang pertama, pertanian, yang kedua, pelabuhan, dan yang ketiga adalah tempat mempunyai petunjuk arah. Mari kita tengok. Untuk pertanian ini, kawasan tersebut dapat berkembang daripada kawasan subur seperti di lembah sungai. Antara contoh kerajaan adalah Angkor dan Majapahit. Seterusnya, sungai ini juga merupakan laluan pengangkutan utama. Bagi pelabuhan pula, kawasan lokasi dipilih ini merupakan laluan antara bangsa antara timur dan barat. Antara contohnya adalah OCE bagi kerajaan Funan dan juga Palembang bagi kerajaan Sriwijaya. Bagi lokasi petunjuk arah pula, tujuannya bagi memudahkan pedagang singgah di pelabuhan tersebut. Jadi selalunya kawasan yang dipilih adalah kawasan berbukit, bergunung dan juga mempunyai teluk. Antara contohnya adalah Gunung Jerai, Kerajaan Kedah yang menjadi mercu tanda. Selain dari itu, bagi bukit, kawasan berbukit dan juga berteluk ini pada masa yang sama juga membantu dalam pertahanan sesebuah kerajaan itu. Inilah contoh di mana Tasik Tonlissap di Kerajaan Angkor ini merupakan kawasan yang subur. Pada masa yang sama juga merupakan sumber air minuman dan juga dijalankan aktiviti pertanian. Jadi pemilihan lokasi ini sangat penting bagi memastikan kelangsungan dan juga perkembangan kerajaan tersebut. Ini yang kedua, menjalinkan hubungan diplomatik di bawah tajuk kebijaksanaan pemerintah. Baik, hubungan diplomatik ini dapat menjamin kemakmuran. Antara caranya adalah dengan memelihara kedaulatan kerajaan. Yang melalui hubungan diplomatik juga dapatkan perlindungan. Pada masa yang sama juga dapat meluaskan jaringan perdagangan dan seterusnya memperkukuhkan agama dan budaya. Terdapat 3 bentuk hubungan diplomatik. Yang pertama adalah hubungan persahabatan,
Yang kedua, bantuan ketenteraan atau senjata. Yang ketiga adalah hubungan dalam bentuk perkahwinan. Untuk hubungan persahabatan, antara contohnya adalah Kerajaan Sriwijaya dengan negara China pada abad ke-7, bagi Majapahit dengan China pula pada abad ke-14. Hubungan tersebut sudah terjalin. Dari segi bantuan ketenteraan dan senjata pula, Maharaja Chola dari India menghantar bantuan tentera ke Kerajaan Sriwijaya bagi tujuan untuk membantu menyelesaikan pemberontakan pada abad ke-11. Sementara bagi hubungan perkahwinan pula, Raden Wijaya iaitu pemerintah Majapahit telah berkahwin dengan puteri Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Tajuk ketiga adalah kegiatan ekonomi. Lokasi pertempatan bagi kegiatan ekonomi ini adalah di lembah sungai dan juga pesisiran pantai. Melalui lokasi ini, dia dapat mencorakkan jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Kerajaan Alam Melayu bagi tujuan untuk menyara hidup dan juga menjalankan perdagangan. Dalam ni kita tengok beberapa tajuk lagi. Yang pertama adalah memanfaatkan kesuburan tanah. Yang kedua, mencipta sistem pengairan. Dan yang ketiga adalah membina pelabuhan. Ini yang tajuk pertama, memanfaatkan kesuburan tanah. Di antara kawasannya adalah di lembah Sungai Mekong, Sungai Musi, Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Jadi ini merupakan kawasan kegiatan pertanian dijalankan. Contoh di lembah Sungai Berantas, kawasan ini adalah kawasan tanah subur dan sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian. Yang kedua, mencipta sistem pengairan. Jadi antara contohnya adalah derek dan sistem saluran. Bekalan air akan mencukupi bagi kawasan pertanian dengan adanya sistem pengairan ini. Antara tanaman yang ditanam adalah padi, rempah ratus dan juga tanaman sampingan. Secara tidak langsung dengan adanya sistem pengairan ini, tanaman-tanaman ini dapat diusahakan sepanjang tahun. Ini contohnya, barai yang dibina bersebelahan dengan Angkor Wat. Secara tidak langsung ini akan dapat memastikan pertanian dapat dijalankan secara langsung sepanjang tahun. Yang kedua di bawah tajuk kegiatan ekonomi adalah membina pelabuhan. Pelabuhan ini dibina di lokasi yang strategik bagi tujuan mudah untuk dikunjungi oleh pedagang dari timur dan barat. Terdapat 3 bentuk pelabuhan. Dia berkembang daripada pelabuhan pembekar, kemudian pelabuhan kerajaan dan seterusnya menjadi pelabuhan intraport. Jadi pelabuhan pembekar ini bermaksud pelabuhan persinggahan. Para pedagang bersinggah di pelabuhan tersebut bagi tujuan untuk mendapatkan bekalan bahan dagangan ataupun makanan. Kemudian dia berkembang menjadi pelabuhan kerajaan. Daripada pelabuhan pembekal, akhirnya dia berkembang. Kemudian wujudnya pusat pentadbiran ataupun kerajaan berdekatan dengan pelabuhan tersebut. Dan akhirnya menjadi pelabuhan intraport, iaitu menjadi pelabuhan tumpuan para pedagang bagi tujuan untuk pengumpulan, pengendalian dan pengedaran barang dagangan oleh pedagang-pedagang serantau dan antara bangsa. Ini bermaksud kegiatan perdagangan ini bila dah dijalankan secara tidak langsung berlaku interaksi antara kerajaan serantau dengan kerajaan antarabangsa. Pada masa yang sama juga, ini juga menunjukkan kemahiran masyarakat Kerajaan Alam Melayu adalah tinggi. Antara kemahiran yang dimaksudkan adalah ilmu pelayaran,
Mahir dalam selak belok laluan sama ada di laut ataupun di sungai, dan pada masa yang sama masyarakat kerajaan alam Melayu ini boleh menyelam dalam tempoh yang lama. Kita tengok tajuk yang keempat dalam 4.2 iaitu perkembangan sosio budaya. Dalam ni kita tengok 3 tajuk kecil. Yang pertama, sistem tulisan dan bahasa, persuratan dan juga seni bina. Tajuk-tajuk ini sebenarnya pelajar sudah tengok di dalam bab 3. Bagi sistem tulisan dan bahasa, adaptasi pengaruh luar, di mana pengaruh luar ini telah memperkembangkan sistem tulisan dan bahasa. Antara contohnya adalah tulisan Pallava dan juga Kavi dari India. Ini telah mempengaruhi dan digunakan secara meluas sebagai medium tulisan bahasa dan Sanskrit. Yang kedua adalah Jawi yang datang daripada huruf-huruf Arab dan seterusnya menjadi warisan sistem tulisan masyarakat Melayu sehingga ke hari ini. Tajuk kedua di dalam perkembangan sosial, persuratan. Persuratan merupakan lambang keintelektual. Antara contohnya adalah batu bersurat, dan akhirnya melalui batu bersurat ini maka lahirlah karya-karya dalam bentuk manuskrip. Yang ketiga adalah seni bina. Seni bina ni bagi tujuan untuk memudahkan kehidupan masyarakat kerajaan alam Melayu. Antara seni bina adalah dalam bidang pertanian, pelayaran, perdagangan dan keagamaan. Kehidupan masyarakat kerajaan alam Melayu yang berdekatan dengan pesisiran pantai dan lembah sungai ini telah menyebabkan masyarakat alam Melayu ini menjadi petukang kapal yang handal. Ini merupakan ukiran dinding pada Angkor Thom. Di dalamnya terdapat warisan seni bina perkapalan dalam ukiran tersebut. Baik, tajuk terakhir dalam bab 4.2 iaitu amalan beragama. Melalui amalan beragama ini, dia berjaya membina corak kehidupan masyarakat kerajaan alam Melayu dengan memperkayakan kebudayaan tempatan. Di antara amalan adalah yang pertama, sifat terbuka. Melalui sifat terbuka ini, kepercayaan awal yang disesuaikan dengan penyebaran agama Hindu dan Buddha, kemudian datangnya penyebaran agama Islam dan dia disebarkan secara aman. Jadi sebahagian daripada masyarakat kerajaan Champah dan Angkor pada masa yang sama, mereka menganut agama Hindu. Terdapat juga masyarakat yang mengamalkan agama Buddha pada masa yang sama. Amalan kedua adalah sifat toleransi. Melalui pembinaan candi, antaranya adalah candi Prambanan bagi penganut agama Hindu, di mana dia dibina berdekatan dengan candi Borobudur bagi penganut agama Buddha. Jadi boleh kita nampak sifat toleransi antara kedua-dua agama ini. Baik, ini candi Prambanan, sementara ini adalah candi Borobudur. Amalan yang ketiga adalah penyatuan, yang di mana raja perlukan golongan agama bagi tujuan untuk memperkukuhkan kedudukan di atas takhta kerajaan. Pada masa yang sama juga, golongan Brahmin ini berperanan besar semasa pertabalan raja. Jadi boleh nampak di sana sifat penyatuan antara raja dan golongan agama. Kedua-dua memainkan peranan yang sangat penting. Jayawarman II, pengasas kerajaan Angkor, telah diisytiharkan sebagai dewa raja oleh Brahmin yang bernama Hiranyadama. Seterusnya, status golongan agama. Golongan agama ini diberikan tempat yang istimewa dalam kerajaan.
di mana pada masa yang sama juga golongan agama ini dilantik sebagai pentadbir ataupun penasihat kepada pemerintah. Antara contoh kerajaan adalah Funan, Kerajaan Sriwijaya, dan juga Angkor. Dan seterusnya, peranan golongan agama ini diteruskan ke kerajaan lain. Baik, seterusnya kita tengok pembinaan candi. Candi merupakan lambang keagungan sesebuah kerajaan dan dikagumi sehingga ke hari ini. Antara candinya adalah Candi Borobudur, Angkor Wat, Candi Prambanan, dan juga Candi Muara Jambi. Jadi candi ini menjadi institusi agama, di mana dia berperanan sebagai pusat ibadat, tempat pemujahan roh nenek moyang, dan juga pusat perhimpunan para pendeta. Bagi penyebaran agama Islam pula, masjid dibina sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan juga kebajikan. Pada masa yang sama juga, melalui agama Islam, sistem pendidikan sehingga ke hari ini masih disebarkan melalui institusi pondok dan juga madrasah. Sebagai rumusan, keunikan masyarakat kerajaan alam Melayu ini telah diwarisi sehingga ke hari ini. Jadi adalah menjadi peranan bagi kita generasi sekarang dan yang seterusnya untuk menghargai keunikan ini dan menghayati warisan ini agar dia tidak hilang begitu sahaja. Baik, cikgu rasa setakat itu saja perkongsian kita pada kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat pada anda dan jangan lupa nantikan video yang seterusnya. Bye!